Anda nak tahu macam mana nak tingkatkan sales 3 kali ganda lebih cepat dari biasa? Jumpa saya dalam sesi santai tapi sampai. InsyaAllah pada sesi kali ini saya akan dedahkan apakah cara pantas untuk anda naikkan, lonjakkan sales dengan 3 kali ganda lebih baik daripada sebelum ini. Alright, jumpa saya sekejap lagi dalam sesi santai tapi sampai. Alright. Alright, Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan, hadirin hadiran, sahabat-sahabat, rakan-rakan dan juga usahawan yang saya kasihi. Alhamdulillah, bersama dengan saya Sifu Auto, pakar otomasi bisnes anda, hidup berjasa, rezeki luar biasa. InsyaAllah pada petang ini kita akan sama-sama dalam mengetahui cara pantas macam mana nak lonjakkan sales 3 kali ganda lebih cepat dari biasa. Alright, Alhamdulillah. So kita dah almost hujung tahun, kita dah nak masuk tahun baru dah tuan puan. Lagi berbaki 15 hari, exactly 15 hari lagi kita akan menyambut tahun 2022. Jadi adakah anda sebagai seorang peniaga, sebagai seorang usahawan, so adakah anda sudah persiapkan diri? Adakah anda sudah bersedia untuk menyambut tahun baru ini dengan lebih meriah, dengan lebih berjaya, dengan lebih baik daripada tahun ini? Okay. So tuan-tuan puan, basically tuan-tuan puan, apa yang kita ni sebagai usahawan always kena ada KPI. Okay, kita kena ada KPI dan kita kena achieve kita punya KPI. Nak tak nak, kita kena ada target. Dan kita kena menghadapi target itu. Kita kena capai target itu. Kita kena usahakan apa sekali cara pun supaya kita capai target itu. Dan keperluan paling utama untuk capai target adalah fokus. You kena fokus tuan-tuan puan. The power of focus tuan-tuan puan. Sebab dengan fokus kita akan jadi lebih better, kita akan lagi lebih laju, kita akan lebih lebih sharp, kita akan lebih fokus, kita akan lebih clear dengan direction yang kita nak bawa bila mana kita fokus. Fokus ni ibarat apa tuan-tuan puan? Ibarat kita memanah tuan-tuan puan. Alright, kalau kita ni hanya orang kata apa, dekat dalam hutan, kita memanah macam tu biasa je, dia takkan cukup fokus. Tapi kalau kita ni ada laser fokus, iaitu kita tarik memanah. Kalau kita ni sekadar macam tu saja, nak menembak kan, nak memanah kan, sekadar piu, dia takkan dapat fokus. Tapi kalau kita tarik dan kita tengok betul-betul, zoom betul-betul, kita akan start fokus dengan satu perkara. Right, so the focus kita akan nampak dengan jelas, kita akan nampak target tu dengan jelas, dengan clear. Macam mana nak capai tu, macam mana nak aim tu, macam mana nak pastikan kita sampai ke destinasi tu. So, semuanya akan berlaku bila mana kita ni ada fokus, bila mana kita fokus ni lebih orang kata apa, lebih tersusun, lebih teratur, dan juga orang kata apa, kita ni tak lari, tak terganggu kan, tak ada benda yang mengganggu kita untuk capai fokus kita. So insyaAllah petang ini boleh tak anda tulis komen hadir, sebab saya nak tengok berapa ramai yang live bersama dengan saya. Siapa yang sama dengan saya ni petang ni? InsyaAllah kita live tak lama, santai saja. Hari ni topik kita santai saja, tapi insyaAllah santai tapi sampai. Okay, Alhamdulillah.
Okay. Alright, so topik yang kita nak bawa hari ini ialah berkenaan dengan capai KPI. Macam mana you kena capai KPI business tahun 2021 ni supaya you achieve apa yang you nak achieve, you capai apa yang you nak capai. So ada beberapa cara, insyaAllah petang ni saya akan kongsikan ada 2 ke 3 cara macam mana anda boleh pecukkan sales anda boleh achieve you punya KPI dalam masa yang singkat. Sebab kita tak lama, kita tak banyak masa dah, kita dah masa sangat singkat dan masa dah sangat mencemburi kita. So kita nak hadap tahun baru dengan tahun yang lebih baik, better. So kita nak tutup dulu. Sebelum kita hadap, kita kena tutup dulu tahun ini dengan tahun yang capai kejayaan demi kejayaan. InsyaAllah semua orang layak berjaya, semua orang ada potensi untuk berjaya dan orang kata di akhir tahun basically kat mana-mana company, luar company besar-besar apa semua ni, dia akan buat pecutan. Macam-macam hebahan, macam-macam promosi, macam-macam event muncul di hujung-hujung tahun. Untuk apa tuan-puan? Supaya mereka ni capai target KPI business. Gitu. Right? So soalan sekarang ni adalah anda punya KPI macam mana? Dah capai ke belum? Alright? Okay. Boleh gitu. Alright, insyaAllah. Right, insyaAllah semua orang layak, semua orang boleh capai KPI masing-masing ataupun arti kata lain target business you. Berapa you punya target sales? Adakah you dah kira? So sebelum saya masukkan point by point, saya nak bagi teguran, saya nak bagi gambaran. So apa yang you kena buat ialah you kena kira dah. You dah sampai masa untuk you kira. Adakah you dah sistemkan you punya jualan? You dah sistemkan you punya account? Account kena jaga tuan-puan. Dalam masuk hujung tahun ni sebenarnya benda yang kita kena ambil peduli ialah uruskan account kita. Adakah pengurusan bisnes account kita dah disemak dengan betul, dah diurus dengan betul, dah disusun dengan betul, dah di finalize dengan betul. Alright. So kita dah menyambut 1 tahun dah kan, lagi berapa hari, 15 hari lagi baki nak sambut 1 tahun. So soalan saya, adakah anda dah mencatat setiap bulan by bulan berapa you punya sales? So satu benda yang you kena tahu kan, walaupun kita ni bisnes, saya faham ada kadang-kadang kita ni bisnes taklah segah sangat, tak adalah sampai puluh ribu, ratus ribu, right? Tapi percaya, trust me, right? Tak kisah you punya amount kecil ke, amount you besar ke, adalah sama je. You kena buat dari mana apa you berada sekarang. As long you ni adalah usahawan, as long you ni berniaga, ada transaksi, duit keluar masuk, sebenarnya adalah sebagai seorang usahawan, you kena bertanggungjawab dengan duit yang masuk, dengan duit yang keluar. So you kena tanggungjawab juga mencatat total sales bulan demi bulan. Berapa you punya sales bulan ni, sales you dah capai berapa, bulan depan dah capai berapa. Lagi you kena tengok, you kena monitor. Walaupun katakanlah bulan 1 baru RM300, tak apa, as long ada record, as long ada catat you punya sales bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. So saya nak anda buat habis sesi ni, you pergi balik, check balik. Mungkin dah ada siapa yang ada sistem, dia boleh nampak lah. Tapi kalau anda ni tak ada sistem, tak ada record kan, tak ada website, semuanya adalah pembelian melalui WhatsApp semata-mata. So dia sangat sukar dan dia sangat membahayakan untuk you punya business kalau you tak ada record jualan. Dia panggil record jualan dalam you punya business. So apa yang you kena buat ialah, kalau masih lagi belum ada rekod jualan, belum ada sistem, belum ada website kan, semuanya manual. So you kena migrate daripada tak ada website, kena ada website. Daripada tak ada account, kena ada account. Okay, dah nak masuk tahun 22 ni. So you kena start migrate ke teknologi, you kena migrate ke automation punya teknologi, ataupun you kena ada record secara automatik, insyaAllah. So benda tu you boleh dapat dekat luar, banyak je kat luar yang ada sistem-sistem macam ni yang memudahkan urusan untuk transaksi duit masuk dan keluar. Okay, so paling tidak pun kalau you tak jumpa jalan, you kena check dalam transaksi account bank kan, account bank masing-masing, CIMB Bank, Maybank tu you klik apa semua tu, you pergi
you pergi print. Kalau boleh download, print. Ataupun tak print pun tak apa, download. Lepas tu you keluarkan duit masuk, berapa banyak duit masuk pada bulan tu, berapa banyak duit keluar pada bulan tu. Alright, you catat dalam bentuk apa, ledger, panggil ledger, debit, kredit tu. So benda tu macam complicated tapi sebenarnya tak complicated pun, senang je. Tapi saya adalah, alhamdulillah lah, saya adalah basic account. Saya pun memang student account lah. Zaman saya sekolah dulu, saya student account. So adalah sebanyak basic dalam bab accounting. Dan it's very important untuk kita menguruskan account dengan baik. Supaya apa, tuan-tuan puan? Supaya kita boleh tahu adakah kita ni dah capai KPI ke belum. Kan? Sales target tahunan dah capai ke belum? Berapa jauh lagi anda nak capai sales target tahunan tu? Berapa jauh lagi? Ataukah berapa dekat lagi? Mana ni? Mana jauh, mana yang jauh, mana yang dekat? So adakah anda nak capai lagi sikit lagi? Contoh saya perlukan lagi 10,000 dah cecah saya punya 100k yang pertama. So kita ada target yang clear untuk tahunan punya target sales. So bagi anda yang belum ada, so kita kena buat bagi ada. Alright. So anda kena sedikit sebanyak berusaha sikit untuk dapatkan, insyaAllah. Okay, sekejap, tunggu sekejap. Saya kena refresh sekejap. Okay, right. Alhamdulillah. Okay, saya dah baru nampak komen. Tadi saya tak dapat nampak komen. Saya dah beberapa hari, Naura, Nashwa, dah beberapa hari tak ada sales, rasa down sikit. Okay, Puan Naura, kalau boleh join sekejap, saya invite Puan Naura, kalau boleh join live saya, mungkin boleh join sekali dengan saya. Kita bersembang-sembang sekejap dan dapatkan balik mood untuk naikkan mood untuk naikkan sales. Right, so boleh, saya dah reply Puan Naura, so boleh tekan dekat link StreamYard tu supaya boleh join dengan saya. Alright, join dengan saya, live dengan saya. Kita bersembang sekejap, bantu Puan Naura naikkan semangat balik, insyaAllah. Alright, kalau ada peluang, boleh live, mungkin ada masa sikit untuk ruang untuk bersama dengan saya, mungkin boleh tekan link dan join sesi melalui StreamYard. Okay, so saya sambung balik tadi. Alright, so saya cerita pasal KPI business. So KPI business, kita kena ada target, kita kena clear berapa jauh lagi kita nak capai, berapa dekat lagi kita nak capai. Bulan ni kalau check balik, kita boleh overview balik tahun ni peningkatan kita banyak ke banyak. Alright, kita boleh tahu balik, kita boleh tahu bulan apa yang naik, bulan apa yang menurun, kan? Apa event, peristiwa yang menyebabkan sales kita meningkat pada bulan tu tersebut, apa peristiwa yang berlaku menyebabkan sales turun pada bulan tersebut. So semua tu kita boleh baca, kita panggil baca data. Kita boleh baca data melalui report-report yang kita hasilkan. So bagi anda yang tak ada report, tak ada sales, so anda kena bagi ada. Kena buat bagi ada, kena buat bagi nampak dengan clear, kan? Anda sekarang ni dah makin jauh dengan direction ataupun semakin dekat dengan direction bisnes anda. Supaya apa? Supaya tahun depan anda boleh plan, anda boleh bawa improve bisnes anda dengan lebih better dan anda boleh merancang apa tuan-tuan? Rancang orang kata per tahun depan bila nak pergi buat event ni, bila nak buat event tu, bila nak buat sungguh-sungguh, bila nak ada recruiting, bila nak ada team, bila nak pergi bila nak buat event secara seminar. So semua benda tu ialah kita boleh buat, kita boleh designkan kalau anda jelas. Bila anda ada report data, kan? Anda punya graph sales menurun ke, menaik ke, benda tu kena buat. Benda tu anda kena ada. Kena ada, kan? Kena wujudkan. Walaupun kita ni buat bisnes seorang-seorang, walaupun bisnes kita, sales kita 300 naik 600, bulan depan 600, alhamdulillah bulan lepas 1000. Okay, tak apa, it's okay walaupun sales kita macam tu, tapi at least ada peningkatan. Yang kita nak ialah daripada 1000 boleh naik jadi 10,000, daripada 10,000 boleh naik jadi 15,000. Benda tu yang kita nak, alright? Dan kita kena tahu apa yang menyebabkan sales naik, apa yang menyebabkan sales drop. Okay, so bagi anda yang tengah down, right, percayalah kalau anda down lama-lama, sales pun akan down lama-lama. So jangan down terlampau lama, macam Puan Naura tadi, right? Kalau boleh tak ada masalah. Of course kita akan ada masa mood kita down,
kita tak happy, ada masa yang kita tak ada sales, tak ada result. Of course, saya faham. Saya pernah berada dalam keadaan tersebut. Alright, tapi orang cakap jangan down lama-lama, jangan give up lama-lama. Ada banyak benda lagi yang belum kita buat. Alright, Puan Naura, ada banyak lagi benda, aktiviti yang belum kita buat menyebabkan sales tak naik tu. Alright, ada banyak benda lagi. Alright, so antara bendanya ialah adakah marketing kita dah buat konsisten 24 jam? Adakah iklan kita dah berjalan 24 jam? Kalau tak 24 jam, adakah boleh bahagi dua, katakan 12 jam? Adakah iklan you dah berjalan selama 12 jam? Ataupun sekadar post sekali dah settle, kita dah tinggalkan, tunggu orang WhatsApp. So benda tu sebenarnya masih banyak lagi benda yang kita belum buat, masih banyak benda lagi yang kita kena usahakan, yang kita kena nampak peluang-peluang yang ada untuk kita improve kita punya business. Okay, insyaAllah. Alright, so saya nak teruskan lagi kepada bagaimana cara untuk tingkatkan sales, bagaimana untuk naikkan sales 3 kali ganda lebih cepat daripada biasa. Alright, so yang pertama adalah cara untuk you dapatkan sales, cara untuk you henjut sales you percepatkan sales you adalah cara yang efektif tapi ada cost. Efektif tapi ada cost, right? Apa benda tu? Cara yang efektif tapi ada cost. Cara yang pertama adalah apa tuan-tuan? Kita kena keluarkan kos iklan untuk run FBS. Okay? Sebab itu adalah cara paling cepat. Memang cepat. Saya tak cakap lambat. Memang cepat tuan-tuan. Kalau hari ni you nak iklan you nampak berapa ribu? 2,000, 4,000, 5,000 orang. Iklan FB, Facebook akan bantu anda percepatkan bagi nampak 5,000 orang satu hari. Okay? Dengan menggunakan iklan berbayar FBS. Itu cara pertama untuk you capai KPI supaya supaya sales naik, meningkat. Kita cerita pasal in term of sales, kita bukan cerita in term of modal. Cerita pasal sales, macam mana nak naikkan sales, macam mana nak bagi capai. Adalah yang pertama ialah you pergi buat run iklan FBS. Okay. Itu cara pertama. Boleh naikkan sales you. Kalau iklan, because FBS very effective, cuma yang membezakan jadi tak jadi adalah copywriting kita, konten kita, media kita pakai, poster yang macam mana, video yang macam mana, itu je yang menyebabkan kita ada sales atau tak ada sales. Tapi kalau kita buat betul, insya-Allah akan cepatlah naik sales. Sebab FBS ni senang je tuan-puan. Kira numbers dia senang sahaja. Lagi banyak you invest, lagi banyak you akan dapat sales. Okay, itu kalau logic thinking yang boleh, yang winning campaign lah. Kita cerita winning campaign. Maksudnya iklan yang memang proven, memang datangkan sales. Kalau yang tak proven memanglah of course lah kita banyak labur 10,000 pun. Kalau tak proven tak ada sales juga. Tapi saya cerita winning campaign, kalau kita banyak, kita invest 1,000, probably akan ada potensi untuk dapat sales paling tidak pun 2 kali ganda, 2,000, ataupun paling best ialah 10 kali ganda. Up to berapa? Boleh up to 10,000. RM10,000 pun boleh. Dengan hanya kos kita RM1,000. So benda ni is logic, is proven, memang kita pun dah pernah buat, memang ada result, tak ada masalah. Saya pun sebenarnya sebelum ni pun, before this adalah saya pun menggunakan sistem FBS sebagai salah satu medium untuk penunding, dan even saya pun alhamdulillah salah seorang yang membuat iklan campaign marketing untuk bisnes orang. Okay, tapi saya bukan nak cerita benda tu. Saya nak cerita itu satu cara, tapi cara ni you kena keluar duit lah. Persoalannya kalau you ada duit atau tidak. Kalau ada duit, go on, carry on, tak ada masalah. You gunakan kos-kos sales yang masuk, income yang masuk, jadikan dia pelaburan buat duit. Duit cetak duit. Tu cerita dia. Macam mana you nak buat sales jangan cepat ialah you invest dekat duit cetak duit. Daripada you pergi invest untuk melancong yang menyebabkan duit you menurun, you pergi invest dekat duit cipta duit. Macam mana? FBX adalah salah satu cara untuk duit cipta duit. Tapi you kena ada duit. Cerita dia ada duit tak? Tak ada duit, kena pergi step yang seterusnya. But before that, saya nak cerita juga apa lagi method yang kita boleh guna pakai. Kalau kita ni tak pandai guna FBX, kita hire orang yang pakar dalam FBX. Tu tips nombor 2 untuk naikkan sales you ialah kita hire orang menggunakan yang pakar dalam FBX. Maksud hire ni adalah you bayar upah lah. Bayar upah dekat orang yang pandai buat FBX. Biar dia yang settlekan. Biar dia yang buat iklan. Biar dia yang jalankan. Alright. Tapi basically kalau yang tips yang nombor 2 ni adalah
kita kata yang kedua ni adalah tips untuk bayar upah lain, bayar untuk ABX pun lain. Dua orang you kena bayar lah. Satu upah servis, satu lagi ialah ABX punya upah. Bukan upah lah, cost ABX. Okay, berapa you nak spend sehari. Alright, so dia adalah dua cost yang berbeza. Alright, tu cara kedua untuk naikkan sales dengan cepat ialah you pergi hire orang yang pakar, biar dia yang buatkan. Alright, so itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, apa dia yang ketiga ni? Yang ketiga pula adalah tips ialah macam mana you nak naikkan sales dengan cepat dalam masa untuk tahun-tahun akhir-akhir tahun ni. Akhir-akhir tahun ialah kita menggunakan apa? Kita menggunakan method YES. Apa tu YES? YES. Siapa pernah dengar perkataan YES? Yes! Apakah method YES? So method YES yang saya masukkan adalah year end sales. Year end sales. Jualan akhir tahun. Promosi lah. Of course lah. Kita kena ada promosi akhir tahun. So ramai orang tak ramai orang yang pandai menggunakan this method. Jualan akhir tahun. Sebenarnya tuan-tuan puan, dalam usahawan Malaysia ni, ataupun usahawan pula, dalam rakyat Malaysia ni, kita punya mindset ni, kita sendiri pun sama jugalah. Kan, kita punya mindset ataupun kita ni dah diprogramkan kalau akhir tahun mesti ada promosi, mesti ada jualan, mesti ada benda-benda promosi kan. Dan basically biasanya akhir tahun ni orang punya mood untuk membeli sangat tinggi. Okay, orang punya mood untuk membeli untuk ni because apa tuan-puan? Because probably kadang hujung tahun ni orang dapat bonus akhir tahun, bonus kan. Ada orang dapat dividen kan. Kalau yang investment ni dia dapat dividen, dia dapat saham, dia dapat apa lagi, commission, dia dapat upah, allowance tambahan. Semua akhir tahun ni banyak benda-benda bonus orang dapat. Okay, so bila mana dia orang ni banyak duit, bila mana dia orang ni ada banyak income, so of course dia orang nak spend, nak ada kuasa buying power yang banyak, dia ada buying power yang lebih besar, lebih powerful. So dia nak bayar, dia nak beli, dia nak membeli, dia nak shopping. So that's why hari ni kita sebagai usahawan, kita kena take part, kita kena ambil peluang ni, kita kena ambil peluang ni untuk kita buat promosi lah, buat promosi year end sales. Itu cara ketiga yang you kena buat, ialah you kena dapatkan idea macam mana you nak packagekan you punya produk dalam year end sales. Kadang-kadang year end sales boleh jadi harga yang lebih murah kan. Basically orang buat discount A, discount B. Tapi sebenarnya kalau you nak jadi kreatif, yang jadi lebih baik ialah you bagi discount plus bonus ataupun plus benda free gift. You kena bagi free gift yang berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Free gift macam-macam tuan-puan, macam-macam boleh buat. Baru-baru ni saya beli benda dalam ni. Siapa pernah tengok ni? Ini adalah daripada Body and Body Shop. Body and Body Shop Clear Slack. Okay, so Body and Body Shop, apa dia punya year end sales dia? Beli 3 percuma 3, ambil kau. Beli 3 percuma 3. Sebelum ni beli 2 percuma 1 je kan. Beli tidak pun beli satu-satu lah. Ataupun harga promo. Tapi kali ni dia punya year end sales dia beli 3 percuma 3. Kenapa? Dia nak habiskan stok. So bagi anda yang ada stok, anda boleh habiskan stok dengan buat promosi sebegitu. Contoh ni Abi Cokoja. Pun ada promosi juga, beli dengan harga combo. So macam-macam cara sebenarnya kita boleh meriahkan keadaan kita. Kadang memang betul, kita tak nafikan. Kadang bila kata year end sales, keuntungan kita berkurang daripada hari-hari biasa. Betul. Tapi tuan-puan, di akhir-akhir tahun ni kita ada volume yang sangat banyak. Maksudnya walaupun harga kita murah, kadang kita kena sacrifice sikit. Kita punya commission kan. Kalau untung sebelum ni RM15, sekarang kalau year end sale untung RM10. Tak apa, it's okay, sacrifice sikit untuk tarik lebih banyak jualan, lebih banyak sales. So sales masuk bertambah-tambah, macam-macam naik sales. Alright, maksud saya kata lain ialah kita nak ada peningkatan dari segi orang yang membeli. Kalau sebelum ni hari biasa orang yang membeli 10 orang. So kalau kita nak bulan ni year end sales ni orang yang membeli 30 orang, 3 kali ganda. Walaupun kita ni hilang RM5 setiap customer, tapi kalau darat dengan 30 orang berbanding bulan lepas 10 orang, so of course kita akan dapat untung yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lepas. And then selalunya basically year end sales adalah
promosi yang akhir tahun je. Bulan tahun ke awal tahun ke semua tu dah tak sama macam akhir tahun. Okay, supaya apa? Supaya kita boleh on track dengan kita punya business, on track kita punya sales, on track dengan kita punya dengan kita punya KPI business. Alright, so tu 3 cara macam mana anda boleh capai KPI jualan, cepatkan untuk anda naikkan jualan. Alright, so saya nak kongsikan cara yang keempat, cara yang terakhir, macam mana anda boleh tingkatkan jualan adalah cara dia. Alright, cara yang keempat ini saya nak ajak anda. So kalau anda nak tahu cara pantas yang lebih proven tanpa kos, tanpa perlu keluar kos buat FBS, tanpa perlu keluar kos, tanpa perlu hire orang, bayar kepada orang yang expert kan, bayar dia punya upah dia RM500,000. Upah FBS tak murah mahal. Tuan-tuan puan, tak murah mahal. Alright, mahal dia sama macam you bayar staff. Okay, tu dia punya harga. Biasa konsep dia macam tu kan. Mahal dia sama macam you bayar staff. So you bayar upah, and upah you tak perlu bayar upah orang yang buat servis FBS ni. Alright, so saya nak kongsikan cara yang keempat yang lebih efektif tanpa kos, dengan kos yang lebih jimat, kos yang lebih orang kata apa, lebih murah lah. Alright, sekejap. Mana dia? Okay, right. So, saya nak anda sertai saya, alright, dalam seminar pecutan sales 3 kali ganda akhir tahun. Alright, 3 kali ganda insyaAllah. So, kita akan adakan pada hari Sabtu ini insyaAllah. Sekejap, saya share dulu dia punya banner. Mana? Share. Alright, so kita akan adakan sesi seminar iaitu pecutan sales 3 kali ganda akhir tahun. Macam mana anda boleh tingkatkan sales tanpa kos. Kalau tadi saya cerita macam mana anda boleh tingkatkan sales dengan kos, dengan berbayar. Tapi saya nak juga sharekan kepada anda. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam seminar yang akan adakan ni. InsyaAllah pada hari Sabtu malam. Sabtu 9 malam. Okay, alright. Okay, so ada nampak skrin saya? Boleh nampak skrin saya insyaAllah. Alright, so pecutan sales 3 kali ganda akhir tahun, seminar pada hari Sabtu ni 18 Disember 2021 pada jam 8.30 malam. Kita akan livekan di Facebook page dan juga di aplikasi Zoom. Kalau anda nak dapatkan link Zoom, anda boleh dapatkan melalui rakan niaga kita. Boleh PM, boleh hubungi dengan mana-mana rakan niaga Solvi Hero untuk dapatkan link Zoom sesi marketing episod 3. So kita dah jalankan sesi marketing ni dah sebanyak 2 episod. Episod pertama, episod kedua, dan seminar untuk minggu ni kita akan bawakan episod yang ketiga, macam mana anda nak pecut sales 3 kali ganda untuk akhir tahun ini. InsyaAllah kita akan kongsikan the proven method dengan hanya zero cost, dengan hanya platform Facebook dan WhatsApp boleh bantu anda naikkan jualan secara automatik. Hari-hari kita nak anda boleh dapat jualan hari-hari tanpa gagal, walaupun anda ni tengah bekerja, walaupun anda ni tengah bercuti. InsyaAllah, so kita akan tunjukkan, dedahkan step by step macam mana mudahnya anda boleh pecutkan sales akhir tahun anda dengan jayanya. Alright, insyaAllah. InsyaAllah, so ini adalah peluang untuk anda belajar macam mana mudahnya. Cara-cara pantas efektif, zero cost, dan saya akan dedahkan juga macam mana anda nak menguasai kolam WhatsApp, okey, kolam marketing. Macam mana nak anda tarik seramai yang orang supaya apa? Bila ada tarik ramai orang masuk dalam kolam, masuk dalam grup WhatsApp, dan pembeli, kalau anda menjual, ramai gila membeli pada hari yang sama. So kita nak anda buat benda tu. Alright, tarik seramai yang mungkin before akhirnya 2021 ni kan, before anda announce tentang promosi year end sales, anda kena himpun seramai yang mungkin, himpun, bagi ramai, and then waktu tu anda bagi tahu kita ada offer year end sale, faham? So orang akan beli bukan 1, 2, 3, dia beli banyak, ramai orang beli terus sekali bukan. So benda tu kita nak dedahkan pada hari Sabtu ni, insyaAllah. So jumpa anda pada hari Sabtu ni pada jam 8.30 malam bersama dengan saya, dengan Sifu Viral, akan berkongsi tentang bagaimana anda boleh pecutkan sales terakhir tahun 2021 ini 3 kali anda lebih baik daripada biasa. Alright, so saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan hadiran yang bersama dengan saya petang ini. Okey, bagi anda yang
ada yang cakap tengah sales krik-krik. Okay, tak apa, don't worry, jangan risau. Jangan risau, don't worry. Kita akan dedahkan pada hari Sabtu ni macam mana anda boleh naikkan balik sales anda. Dan jangan lupa juga, alright, kita juga adakan sesi live sebegini pada hari esok, pada setiap hari kecuali Sabtu, Ahad, Isnin sahaja kita tak live setiap hari. Tapi basically hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat jumpa saya ataupun jumpa dengan Sifu Viral pada masa yang sama, pada pukul 5 petang. InsyaAllah kita akan live berkongsi kepada anda tips-tips, teknik-teknik untuk naikkan sales, teknik-teknik untuk kembangkan bisnes dengan cepat, insyaAllah. Alright, so jumpa anda pada episod yang akan datang dalam sesi santai tapi sampai. Okay, saya rasa setakat ini dulu perkongsian saya. Kita jumpa lagi di next rancangan saya, Sifu Auto, pakar otomasi bisnes anda. Hidup berjasa, rezeki luar biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.